Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama dengan Kopasik Channel. Kali ini kita menemui satu permata. Permata yang berada di desa kita lah. Biasanya kita tidak sedar bahawa di kampung kita ni ada satu permata yang begitu berharga, tapi kita tidak kita tidak anggap dia sebagai permata kerana kita tidak tahu apa itu permata lah. Jadi sekarang saya bersama dengan Tuan Haji Hanafi untuk menemu buah biar tentang hak-hak keusahawannya yang telah diceburinya selama 30 tahun lebih. Jadi sebelum tu kita minta sedikit biodata lah, memperkenalkan diri untuk semua pendengar. Okey, terima kasih Pak Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah Pak Dah kerana beri kesempatan berjumpa untuk kita bincang sikit tentang bidang-bidang yang saya rasa penting untuk kita siarkan ataupun maklumkan kepada masyarakat umum, kerana kadang-kadang perkara ni kita bercakap tetapi kita tidak ada maklumat yang detail. Jadi saya sebenarnya terpanggil kerana saya terlibat dengan industri keusahawanan ni semenjak tahun 80-an lagi. Ya. Bermula dengan saya menjadi bendahari Persatuan Pengusaha Tukang Kayu dan Perabot Bumi-Putera Malaysia Kelantan, dan seterusnya saya berkembang melalui Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kelantan sehingga pada awal dekad 2012 saya telah dilantik sebagai Setiausaha Agong Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Dan di samping itu juga saya telah bidang saya adalah industri perabot. Jadi saya bermula menjadi vendor Guthrie pada tahun 1990, dan tahun 1997 saya dilantik sebagai Presiden Persatuan Pengusaha Perabot kawasan payung. Sehinggalah masa itu Guthrie menjadi payung kita. Dan ada perubahan pada tahun 2004 di mana MECD atau KEPUN, Kementerian Pembangunan Usahawan, telah dibubarkan bersama dengan Guthrie sendirilah. Jadi lepas tu saya juga terlibat dengan Persatuan Kayu Kayan dan Perabot Bumi-Putera Malaysia, iaitu PEKA. Bermula tahun 2002 saya sebagai Timbalan Presiden, dan 2013 saya dilantik sebagai Presiden sehingga tahun 2021. Jadi kalau tengok lebih kurang secara ringkas yang saya sebut tadi, bermula daripada tahun 1980 lagi saya terlibatnya, 40 tahun mungkin lebih ya. Bermula dengan saya mendirikan sawmill kepunyaan persatuan di Tanah Merah, dan industri saya sendiri saya gabungkan keluarga saya, dua bapa saudara, dan bapa saudara saya sendiri pun terlibat dalam industri ini. Dan saya gabungkan dalam satu company, dan kita bangunkan sampai kita boleh buat pasaran perabot kita bukan di Kelantan saja, malahan ke luar, terutama di Kuala Lumpur lah. Jadi dan dalam saya menjawat jawatan sebagai Presiden Persatuan, saya telah diberi tanggungjawab dalam beberapa agensi lah. Satunya yang paling penting ialah induk kepada industri perkayuan ialah MTIB, Malaysian Timber Industry Board. Saya juga jadi ahli lembaga, dan juga saya adalah ahli lembaga ataupun ahli pemegang amanah kepada Malaysian Timber Council. Dan saya juga pernah menjadi, in fact sekarang pun saya masih lagi ahli kepada Forest Research Institute, pusat latihan industri perhutanan. Dan semasa saya menjawat jawatan sebagai Setiausaha Agong Dewan, saya telah dilantik sebagai ahli lembaga kepada HRDF dan SME Corp
dan juga ahli jawatankuasa penilai syarikat teras di Teraju. Jadi semua ini adalah melibatkan keusahawanan dan setengahnya adalah spesifik kepada industri. Di samping itu juga saya telah diberi peluang untuk mempelajari beberapa kursus di luar negara melalui Bank Pembangunan, MITI dan sebagainya di Jepun, di Eropah, di US, dan dalam MTC saya telah diberi peluang untuk menjelajah seluruh dunia lah untuk mendapatkan bahan mentah kepada industri perkayuan di Malaysia ini. Saya pergi sampai ke Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina dan sebagainya. Di benua Australia, New Zealand, di China, di mana ada kayu di situ saya pergilah. Jadi yang ni tak ramai orang tahulah sebab benda ni lebih kepada usaha saya dalam agensi tersebut dan dalam perkayuan. Jadi pengalaman saya dalam MTC pun agak lama, bermula pada 2002 sampai saya habis tempoh 2021 baru ni. Jadi saya rasalah apabila dalam tahun lepas sebenarnya kita baru bermula untuk mengenal pasti industri perkayuan dan perabot ni Bumiputera. Dulu kita dah bercakap Hasa Bumiputera, persatuan yang saya terajui pun Bumiputera, tetapi kebanyakan kita cuba bergerak seiring dengan apa yang planning kerajaan. Tetapi mutakhir ni saya nampak kerajaan pun memahami bahawasanya jika kita nak lebih meningkatkan usahawan, mungkin kita kena guna konsep yang diguna pakai oleh industri. Ya. Sebab ini adalah satu perkara yang jelas, tetapi sebelum ni kita sendiri, industri sendiri tidak begitu banyak pengalaman. Jadi kita mengikut je lah. Tetapi mutakhir ni macam tahun lepas, kita di masa saya Presiden PK, kita memulakan satu program kita panggil program trust. Kerana apabila kita kena pandemik COVID ni, kami di persatuan banyak dihujani dengan beberapa cadangan soalan dan pelbagai. Dan kita adalah ahli tetap dalam satu WhatsApp yang ditubuhkan oleh MITI. Di situ banyak maklumat yang kita dapat dan kita cuba selesaikan. Jadi kita dapat rumuskan dengan adanya pandemik ni. Satu jalan keluarnya ialah kita kena berubah. New normal yang selalu disebut sebagai new normal itu kita kena ubah dalam industri pendidikan ataupun perusahaan entrepreneurship ni daripada traditional method kepada digital. Kerana semua perkara sekarang untuk meringkaskan kerja, satunya apabila pandemik ni berlaku, kita banyak dikenakan penjarakan, kita kena PKP dan sebagainya, mana perhubungan antara satu sama lain itu terhad. Jadi cara yang paling senangnya, contohnya saya di Kota Baru untuk berhubung atau berbincang dengan agensi di Kuala Lumpur, biasanya kita gunakan cara maya. Kita guna Zoom dan sebagainya, dan itu telah menjadi satu kaedah yang rasa lebih menguntungkan dari segi kos dan masa. Ya, dan kita boleh terus menggerakkan aktiviti yang sepatutnya dilaksanakan. Dan begitu jugalah dari segi konteks pentadbiran syarikat. Sekarang kalau banking, tak perlu lagi kita pergi beratur di bank untuk cash duit. Ya, semua pakai di tangan. Jadi di handphone kita boleh laksanakan pelbagai aktiviti. Begitu juga produk-produk yang hendak dipasarkan, kita boleh digitalize produk-produk itu, masukkan dalam satu sistem dan kita boleh sebar luas melalui beberapa market di halam maya, ya, macam marketplace dan sebagainya. Dan ini juga adalah satu kaedah yang saya rasa amat penting untuk menjadikan Bumiputera seiring dengan bukan Bumiputera. Ini adalah satu jalan yang cepat, leapfrog,
Kerana kita dah banyak ketinggalan. Jadi dengan cara begini, kemungkinan kita boleh kejar kemampuan non-bumi. Sebab saya rasa sebahagian pada non-bumi pun tidak ada juga maklumat ataupun ilmu dalam digital ini. Jadi secara asasnya mukadimah saya itulah yang mungkin kita boleh mula berbincang. Terima kasih.